Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin, sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita diberikan panjang umur, kekuatan dan kesempatan untuk sama-sama menghadiri solat berjemaah dan seterusnya menyertai majlis ilmu yang kita akan membicarakan persoalan tentang fardu ain berkaitan dengan fiqh solat berjemaah. Baik, pada malam ini kita sambung kepada halaman 116. Kita sambung kepada halaman 116. Kita masih lagi membicarakan tentang adab-adab imam dan makmum. Maka tajuk yang akan kita mulakan pada malam ini ialah solat jamaah didirikan ketika sedang solat sendiri. Waktu kita tengah duduk sembahyang seorang-seorang, kita tak tahu kata ada jemaah nak kita kena lepas dah jemaah, jadi kita masuk kita sembahyang lah, masuk sembahyang zuhur contoh, singgah satu surau nak sembahyang zuhur, kita seorang-seorang je, kita pun takbiratul ihram sembahyang, masuk dalam sembahyang, tengah-tengah duduk sembahyang tiba-tiba datang satu kumpulan, mereka pun solat zuhur secara berjemaah. Kita tadi dah mula ada seorang-seorang sebab tak ada orang kan. Habis tu macam mana tu kita nak join masuk, macam mana, bolehkah, ataupun kita nak terus habis sembahyang kita ke, mana yang terbaik? Maka ini yang kita nak baca ni. Baik, solat jemaah didirikan ketika sedang solat sunat. Ini dia ada perincian-perinciannya lah kan. Dia bila kita sembahyang sendiri ni, sama ada kita sembahyang tu sembahyang sunat ke ataupun sembahyang fardu ke kan. Ini ada perincian-perincian dia. Baik, seorang yang sedang mengerjakan solat sunat tiba-tiba diiqamatkan solat jemaah, maka dalam hal ini dia boleh meneruskan solat sunatnya sampai habis jika dia meyakini tidak akan terlepas daripada solat jemaah itu. Lain halnya jika dia meyakini jika dia menghabiskan solat sunatnya maka dia tidak akan berpeluang untuk mendapatkan solat jemaah itu, maka dia hendaklah berhenti daripada solat sunatnya dan menyertai solat fardu yang didirikan secara berjemaah itu. Ini kerana solat jemaah lebih afdal daripada solat sunat. Ini kita belum sampai lagi yang saya beritahu tadi. Nanti kita akan sampai. Ini tajuk pecahan dia ialah kita tengah sembahyang sunat. So bila kita tengah sembahyang sunat, tiba-tiba ada orang sembahyang mendirikan sembahyang berjemaah, maka ataupun diiqamatkan. Kita tengah sembahyang sunat diiqamatkan untuk sembahyang berjemaah. Baik. So bila diiqamatkan untuk solat berjemaah ketika mana kita sembahyang sunat itu, maka apa yang perlu kita lakukan? Maka kita sendirilah kena tanya dalam diri kita, sempat tak kita habiskan solat sunat itu? Sempat tak kalau kita habis solat sunat itu? Dan bila kita habis solat sunat itu, kita masih lagi boleh masuk dalam solat jemaah itu. Kita masih boleh masuk dalam solat jemaah itu. Kalau kita masih lagi boleh masuk dalam solat jemaah itu, bila kita habiskan solat sunat itu, maka kita habiskan dulu solat sunat. Yang ni kita dah tengah sembahyang sunat dah, bukan kita baru nak masuk tiba-tiba orang iqamat kan. Kalau orang kita baru masuk yang iqamat itu, kita tak sembahyang sunat lagi dah. Sebab bila diiqamatkan untuk solat fardu, maka tidak ada solat sunat lagi dah, kita kena masuk yang fardu. Ini kita tengah duk sembahyang sunat, maka kita tanya diri kita lah waktu itu, sempat tak kita nak menghabiskan solat tu, kemudian kita boleh masuk dalam berjemaah itu. Baik, kalau kita sempat habiskan solat sunat itu yang 2 rakaat itu, bila kita bagi salam, kita boleh lagi masuk dalam solat jemaah itu, walaupun kita tak dapat masuk di rakaat yang pertama, asalkan kita sempat masuk dalam jemaah itu, maka bolehlah kita menghabiskan solat sunat itu.
Dia sebut sini boleh. Boleh tu maknanya harus kita menghabiskan solat sunat tu. Sebab kita ada bincangkan perkara yang fardu dan perkara yang sunat. Kalau kita dia nak berhenti tu, dia nak masuk dalam solat fardu pun boleh, kan? Dia nak berhenti. Tetapi oleh kerana dia dah masuk dalam solat sunat tu, maka boleh dia menghabiskan. Benda fardu kita ada bincang, bila kita masuk dalam benda yang fardu, kalau tak ada sebab-sebab yang menghalang kita untuk keluar, tak boleh kita keluar. Kalau benda fardu kan. Kalau benda sunat, boleh kita keluar. Contoh dulu kita ada bagi contoh orang puasa kan. Puasa sunat, puasa fardu. Sama juga lah kalau solat fardu, solat sunat pun. Jadi kalau dia puasa sunat, tiba-tiba tengah hari dia tak jadi, dia cancel. Dia nak batalkan puasa dia pasal ada majlis sebagai contohnya, maka dia boleh batalkan pasal sunat. Tapi kalau yang fardu, dia tak boleh, dia sengaja nak batalkan. Dia puasa qada yang fardu. Tengah hari ada kawan-kawan ajak pergi makan tengah hari ke mana-mana, nantilah qada hari lain lah. Tak boleh pasal benda yang fardu, kecuali ada sebab-sebab yang mengharuskan dia berbuka, seperti mana ada keuzuran-keuzuran yang menyebabkan dia tak berupaya untuk meneruskan puasanya dan sebagainya. Maka demikian jugalah kalau kita katakan solat yang fardu pun begitu. Kalau tak ada sebab yang membolehkan kita berhenti, kita tak boleh berhenti, kan? Jadi kadang-kadang ada sebab yang membolehkan kita berhenti. Ada kita yang betul. Contohnya kita tengah sembahyang fardu, tiba-tiba orang buat berjemaah, kan? Kita sembahyang seorang-seorang, itu boleh tak kita berhenti? Kalau kita berhenti itu berhenti fardu, tetapi itu ada satu sebab. Sebabnya kita dapat yang lebih berfadilat lagi sembahyang berjemaah. Kita akan sampai sekejap lagi yang tu. Baik. Maka kalau solat sunat tadi, kalau dia rasa dia boleh mendapatkan jemaah itu, maka dia boleh habiskan. So kalau dia nak berhenti, tak ada masalah, dia nak terus. Tapi kalau dia nak habiskan, dia boleh habiskan solat sunat itu, dan dia boleh dapatkan sembahyang berjemaah itu sebelum imam beri salam. Tetapi kalau dia tak yakin, kata dia akan dapat jemaah tu, contohnya kumpulan yang masuk tu imam dia sembahyang cepat sangat, bagi contoh, dia pula jenis lambat, kan? Kalau dia bagi salam lagi, habis dah orang sama sentak dengan orang bagi salam, maka pada ketika itu adalah dia meninggalkan solat sunat dia itu, kerana lebih utama lagi dia masuk dalam solat fardu berjemaah itu, ya. Sebab dia memang pun nak solat fardu, cuma dia tunggu orang sembahyang jemaah tak mula lagi, dia buat sembahyang sunat dulu, kan? Jadi biasanya sempatlah, kan, kalau kita dah tengah sembahyang orang tak mula lagi, kan, kita tengah sembahyang sunat dah, jadi dia boleh habiskan. Itu satu. Kemudian seterusnya, afdal berhenti solat fardu secara bersendirian untuk melakukan secara berjemaah. Ini kita sebut tadi ni. Apabila seorang solat fardu bersendirian, kemudian didapati ada jemaah yang mendirikan solat fardu berjemaah, maka lebih afdal dia berhenti daripada solatnya kemudian menyertai solat jemaah itu. Kita tengah sembahyang seorang diri, sembahyang fardu. Saya baru beritahu, fardu ni kalau tak ada sebab yang boleh berhenti, kita berhenti tak pasal-pasal, kan, sebab dah fardu. Tapi bertemu di antara dua fardu, satu lagi fardu secara berjemaah, satu lagi fardu secara sendiri kita buat. Maka kita tengah sembahyang seorang diri, tiba-tiba datang satu kumpulan buat sembahyang fardu itu secara berjemaah, maka katanya lebih baik kita berhenti, kita teruskan, kita join dengan jemaah itu. Tetapi cara nak join dengan jemaah itu ada berbagai cara. Satu, sama ada kita berhenti daripada solat fardu kita itu, terus kita pergi masuk takbiratul ihram balik dengan jemaah yang baru didirikan itu, ataupun kita tukarkan solat yang kita sedang sembahyang tu. Contohnya kalau kita sembahyang solat itu solat 4 rakaat, kita cepat-cepat habiskan 2 rakaat bagi salam, jadilah dia sembahyang sunat. Kita jadikan dia sembahyang sunat, asalnya fardu jadi sembahyang sunat. Lepas itu kita pergi masuk dalam jemaah itu. Itu cara yang kedua. Kemudian cara yang ketiga pula, kita tak berhenti daripada solat tu. Kita tak berhenti solat tu, kita cuma tambah niat saja dalam hati kita. Tadi kita sembahyang seorang diri, sekarang kita niat mengikut jemaah itu, terus dengan solat itu juga niat mengikut jemaah itu. Maka ini cara yang ketiga. Maka manakah cara yang terlebih baik di antara cara yang ketiga itu, kan? Baik, saya baca dulu, lepas itu saya uraikan. Dia kata ni lebih afdal dia berhenti solatnya kemudian menyertai solat jemaah itu. Ni ada huraian lagi. Dia juga mempunyai pilihan lain untuk menyertai jemaah itu, iaitu dengan meneruskan solatnya secara bersendirian
tetapi menukarkan niatnya kepada niat berjemaah, ya. Tetapi cara yang pertama, berhenti solatnya dan menyertai jemaah dengan takbiratul ihram yang baru adalah lebih afdal. Ini kerana melalui cara pertama, niat berjemaahnya berlaku dalam takbiratul ihram, manakala melalui cara yang kedua, niat berjemaahnya berlaku di luar takbiratul ihram, di mana fadilat berjemaah itu tidak sempurna seperti akan dinyatakan dalam persoalan seterusnya. Baik, dalam tajuk ini dia bagi dua kaifiatnya. Saya tambah satu kaifiat lagi, ada pada muka surat seterusnya, tapi saya sebutlah kan. Yang satu lagi, dia jadikan sembahyang dia sembahyang sunat, yang dalam perenggan ni tak disebutkan lah, jadikan dia sembahyang sunat. Tapi kalau antara dua pilihan, sama ada dia berhenti terus, kemudian dia takbiratul ihram balik, niat mengikut imam, ataupun dia tak berhenti, dia cuma tukar niat saja, bukan tukar niat, dia tambah niat saja, iaitulah sekarang dia mengikut imam itu, dia mengikut jemaah itu. Maka manakah yang lebih afdal? Maka yang lebih afdalnya ialah dia memulakan solat dengan imam baru tu takbiratul ihram balik. Pasal apa? Bila dia takbiratul ihram balik, berarti dia niat mengikut imam itu, dia niat berjemaah itu di dalam takbiratul ihram. Kita dah belajar dulu kan, di antara syarat sah iqtida itu, syarat syurutul iqtida, syarat untuk sahnya iqtida mengikut imam itu, di antaranya ialah niatul iqtida, niat mengikut imam ataupun niat makmum. Dan niat makmum itu tempatnya ialah dalam takbiratul ihram. Niat makmum itu untuk membolehkan seseorang itu mendapat fadilat solat berjamaah bagi makmum, dia hendaklah berniat makmum itu dalam takbiratul ihram. Imam dia tak niat dalam takbiratul ihram pun dia dapat juga fadilat berjamaah. Contohnya imam dia niat selepas baca Fatihah baru dia nak jadi imam, dia dapat juga fadilat berjemaah. Tetapi dia dapat fadilat berjemaah bermula daripada dia niat jadi imam itu. Tapi makmum, kalau dia niat di luar takbiratul ihram, niat menjadi makmum di luar daripada takbiratul ihram, dia luput fadilat berjemaah. Tetapi lebih baik lagi solat dia itu berbanding dengan sembahyang seorang diri. Lebih baik lagi, keberkatan jemaah itu digabungkan kepadanya. Tapi oleh kerana itulah, kalau berlaku pertembungan antara dua, satu nak berhenti ke ataupun nak terus dengan solat itu saja, cuma tambah niat saja, maka lebih baik dia berhenti. Tetapi setengah ulama ataupun ulama mengupaskan lagi, maksud berhenti yang terlebih baik dia berhenti itu ialah sekiranya dia kata kalau lebih baik lagi, ni lebih baik lagi lah, dia berhenti, kalau lebih baik lagi dia berhenti dengan cara dia menyudahkan 2 rakaat. Dia menyudahkan 2 rakaat. Katakanlah sembahyang itu 4 rakaat, dia sudahkan 2 rakaat, jadilah sembahyang itu sembahyang sunat dia. Kan? Sudah 2 rakaat bagi salam, kan? Tapi itu kalau dia waktu itu duduk pada rakaat pertama, kan, duduk pada rakaat dan sembahyang tu sembahyang yang 4 rakaat, kan? Jadi kalau dia pada ketika itu dah duduk pada rakaat yang ketiga dah sebagai contoh, nak jadi sembahyang sunat apa, dia tetap jadi 4 rakaat kalau dia sudahkan lagi 2 rakaat pun, kan? Jadi dalam hal ini kalau dia nak perhabis sembahyang dia itu, dia rasa tak sempat nak dapat jemaah itu, maka lebih baik dia berhenti. Kalau dia nampak. Tapi kalau dia boleh perhabis dan dia sempat dapat jemaah itu, maka dia perhabis. Bukan. Kalau dia perhabis tadi jadi fardu. Kalau dia perhabiskan 4 rakaat jadi solat fardu, kan? Kalau dia perhabiskan 2 rakaat jadi solat sunat, kan? Jadi kalaulah pada ketika itu dia berada pada rakaat 3 juga, dia tak payah perhabis lagi lah, dia berhenti je lah, kan? Kalau dia perhabis juga, boleh dia perhabis juga. Tapi bila dia masuk join dengan jemaah tu, dia tak dapat fardu berjemaah, dia cuma dapat solat i'adah, kan? Solat i'adah maknanya solat jemaah yang kita bincangkan disunatkan kita mengulangi solat secara berjemaah, ya. Jadi maknanya kalau kata dia berhenti pun boleh, tapi yang terbaiknya kalau kita dia jadikan 2 rakaat sebagai solat sunat, ya. Kemudian yang seterusnya, makmum niat berjemaah di pertengahan solatnya yang pada awalnya dia solat bersendirian. Dia pecahan daripada tadi juga, kan? Pecahan daripada tadi dia tengah sembahyang sendiri, kan? Saya beritahu ada tiga cara. Satu, dia berhenti, dia takbiratul ihram balik. Satu lagi, dia jadikan solat tu 2 rakaat sebagai solat sunat, kemudian dia berhenti, sambung
masuk balik dengan jemaah tu, ataupun dia tak berhenti solat tu, dia cuma tambah niat saja, sekarang aku ikut imam lah kan. Saya hanya solat sendiri tapi niat dalam hati mengikut imam kan, tadi niat sendiri. Baik, jika orang yang pada awalnya solat bersendirian berniat untuk berjemaah tanpa berhenti daripada solat itu, maka menurut pendapat yang asah dia harus berbuat demikian, tetapi makruh. Harus tetapi makruh. Ini kerana apabila harus baginya menunaikan sebahagian solatnya secara bersendirian, kemudian datang seorang yang mengikutnya lalu dia menjadi imam kepadanya, maka begitulah juga adalah harus dia menjadikan solat yang pada mulanya dia bersendirian, kemudian dia menjadi makmum. Mengapa dikatakan boleh? Sebab dikiaskan kepada keadaan kita tengah duduk sembahyang sendiri, tiba-tiba orang datang ikut kita. Solat tu nama solat jemaah je kan. Kita tengah duduk sembahyang sendiri, kemudian datang orang ikut kita. Boleh tak kita jadi imam? Boleh kan? Boleh. Maka demikian juga kita tengah duduk sembahyang sendiri, tiba-tiba ada orang datang, lalu kita cuba niat menjadi makmum kepada dia pula. Begitu juga boleh. Tetapi cara yang sebegitu walaupun harus, tetapi makruh berbuat demikian. So makruh berbuat demikian kita telah bincangkan dalam perbincangan kita dalam kitab I'anatul Talibin, apabila disebutkan tentang perkara yang makruh min haisul jamaah, maka makruh itu berdasarkan kepada konteks yang disebutkan itu sahaja. Konteks macam contoh kita sebut dulu kan, makruh jarak antara imam lebih daripada 3 hasta. Makruh apa dia lagi, kalau sembahyang makmum itu seorang lelaki dia berdiri di sebelah kiri imam, makruh kan. Kemudian apa dia lagi, perkara-perkara yang makruh dilakukan, makruh sejajar makmum dengan imam satu baris saja, semua itu makruh. Makruh itu dia meluputkan fadilat berjamaah. Makruh itu dia meluputkan fadilat berjamaah. Tetapi maksud meluputkan fadilat berjamaah itu bukan luput daripada satu sembahyang ke semua itu, tapi luput pada perbuatan dalam konteks itu sahaja, dalam konteks perbuatan dia lakukan itu. Mana kalau dia tak buat perbuatan itu, maka dia dapat pahala, tapi kalau dia buat perbuatan itu tak dapat pahala pada perbuatan itu. Tapi yang dari sudut yang lain, daripada dia mula dari takbiratul ihram yang lain itu sampai rukuk sujud semua tu, dia masih lagi dapat fadilat berjamaahnya. Baik. Jadi kalaulah berlaku pada kita, sekarang kalau kita berlaku pada kita kan, kita dah tengok ini dia kata makruh, so kita nak ambil yang terbaik yang macam mana. Maka tuan-tuan boleh, yang terbaik ini begini, kalau kita tengah duduk sembahyang, kalau kita sembahyang 4 rakaat, kalau boleh, contohnya kita berada baru rakaat pertama, kita sembahyang 4 rakaat yang fardu, baru berada pada rakaat pertama, mana boleh lah. So kalau boleh, bila orang datang sembahyang jemaah, terus kita habiskan 2 rakaat, kita bagi salam, dia jadi automatik, dia jadi solat sunat. Dia jadi solat sunat, kemudian kita tu pergilah ikut dia kan. Tapi kalaulah tak boleh, bagi contoh kita duduk berada di rakaat ketiga dah, maka kita berhentilah bagi solat, berhentilah dan pergi ikut. Dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i dia kata berhenti tu macam mana? Berhenti terus gitu kan? Berhenti terus begitu pun boleh kan. Dan dalam kitab Al-Mu'tamad dia kata yustahabbu lahu an yusallim. Sunat juga dia bagi salam. Sunat juga dia bagi salam walaupun dia tak sempat habiskan rakaat, bagi salam assalamualaikum, pergi walaupun kita bagi salam tu bukan kata semayang itu dah sah dah, tak sah lah. Sebab apa? Sebab tak ada baca tahiyat pun tak ada kan. Tapi orang tempat adab je lah, adab kan. Lepas tu dia pergi, dia berhenti begitu pun boleh, dia bagi salam pun boleh. Tapi kata dalam kitab Al-Mu'tamad Fiqh Syafi'i dia kata yustahabbu lahu an yusallim. Jadi mustahab ataupun sunat baginya dia bagi salam kan. Kemudian dia pergi menyertai jemaah itu. Kemudian seterusnya, makmum dan imam yang berniat jemaah di pertengahan solatnya. Okey. Sekarang ada 2, satu keadaan makmum, satu keadaan imam. Niat berjemaah di pertengahan solat, bukan niat dalam takbiratul ihram. Niat menjadi makmum itu di luar daripada takbiratul ihram, ataupun imam berniat menjadi imam itu di luar daripada takbiratul ihram. Adalah harus bagi makmum berniat jemaah di pertengahan solatnya, namun dia tidak mendapat fadilat berjemaah, kerana syarat bagi makmum dalam solat berjemaah ialah meniatkannya semasa takbiratul ihram. Jadi kita dah beritahu tadi, makmum apabila dia niat menjadi makmum di luar daripada takbiratul ihram, solatnya itu sah, tetapi dia luput fadilat berjemaah. Walaupun dia luput fadilat berjemaah, tapi kalau nak dibandingkan
antara solat sendiri dengan solat berjemaah tu, baik lagi solat dia berjemaah tu walaupun lupa pada jemaah, kerana dia mendapat juga keberkatan berjemaah tu. Kalau tuan-tuan tanya saya keberkatan berjemaah tu macam mana, saya pun tak tahu nak bagi tahu. Kalau kita fadilah berjemaah tu 27 ataupun 25 tu, cuma dalam kitab fikih disebut dia mendapat keberkatan jemaah tu, wallahu alam, mana dia lebih daripada sembahyang sendiri. Jadi oleh kerana itu hindarkanlah kita daripada berniat menjadi makmum di luar takbiratul ihram. Pastikan kita niat makmum itu dalam takbiratul ihram. Jadi saja aku sembahyang fardhu maghrib 3 rakaat makmum. Kalau rasa tak sempat sangat nak masuk banyak sangat karau niat dalam niat tu takut lagi kita ni jenis was-was pula, ambil yang wajib-wajib saja dulu kan. Saja aku sembahyang fardhu maghrib makmum, sudah 3 rakaat pun tak ada kan, kerana Allah Taala pun tak ada dah. Pasal apa? Pasal nak takut tak masuk niat kan. Tunai pun tak ada, takut tak masuk kan. Jadi hak tu ke semua tu kita hadirkan dalam hati tu, kita tak apalah, kita ulang kaji balik lah. Itu kesemuanya sunat. Rakaat, berapa rakaat itu sunat kan, kerana Allah Ta'ala itu sunat dihadirkan. Tunaikan qada itu sunat kan. Hal yang wajib dia apa? Hal yang wajib dia menyatakan dalam hati kita, memahatkan dalam hati kita nak sembahyang kan. Nak sembahyang tu sembahyang apa? Fardu ke? Sunat ke? Apa nama sembahyang tu? Itu yang kita panggil qasad ta'arud ta'yin kan. Jadi aku sembahyang fardu zuhur sahaja pun tak ada nak hati, takut-takut sakit tempat dia was-was sangat, tak ada, sahaja pancung lagi, sahaja pun buat aku sembahyang kan. Sahaja tu maknanya aku berniat lah, itu maksud sahaja tu kan, aku berniat sembahyang kan. Jadi bila nak mudah nak ringkaskan lagi, aku sembahyang fardhu maghrib makmum. Senang itu akan masuklah niat tu kan, dapat fadilah tu kan. Baik. Jadi berniat di pertengahan solat itu, di luar takbiratul ihram itu, hukumnya adalah harus, tapi luput fadilat berjemaah. Walaupun begitu, dia mendapat fadilat secara umum. Walaupun dia hilang fadilat berjemaah, dia mendapat fadilat secara umum kerana menggabungkan solatnya bersama solat imam. Yang ni yang saya beritahu keberkatan tadi, yang kalau tuan-tuan tanya saya pun tak tahu nak jawab kan. Fadilat secara umum, keberkatan dia dapat. Banyak mana fadilat secara umum tu Ustaz? Saya pun tak tahu nak jawab kan. Tapi tentulah dia lebih daripada sembahyang sendiri kan. Kalau kita fadilat berjemaah tu, kita boleh jawab kan. Ada hadis menyebutkan 27, ada hadis menyebutkan 25. Maknanya tak kurang lah daripada 25 kan. Tapi bila fadilat secara umum itu, insya-Allah lebihlah daripada sembahyang seorang diri. Manakala imam pula tidak disyaratkan berniat jemaah untuk mengesahkan solat jemaahnya, tetapi jika dia tidak berniat jemaah, maka dia tidak mendapat fadilat solat berjemaah. Manakala jika dia berniat jemaah di pertengahan solat, maka dia mendapat fadilat berjemaah itu bermula dari tempat dia meniatkannya. Jadi imam tak disyaratkan dia berniat jemaah, ataupun tak disyaratkan dia berniat menjadi imam untuk menjadikan solat dia itu sah. Jadi kalau kata dia niat di tengah-tengah solat pun, kalau dia niat di tengah-tengah solat pun, maka dia dapat fadilat berjemaah tu. Tetapi bermula daripada dia niat itu, bukan daripada awal. Maka makmum tidak dapat, imam dapat di mana dia mula niat. Kalau dia tak berniat menjadi imam, maka dia jadi macam sembahyang seorang diri sajalah. Kalau dia tak niat, dia tak ada apa, sebab dia diikuti kan. Kita tengah duduk sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba ada orang datang ikut kita kan. Kita pun tak peduli ya, kita sembahyang tapi ikut-ikut kan. Orang tu dapat pahala pasal dia niat berjemaah. Kita pula waktu tu tak niat jadi imam kan. Jadi kalau kata kita tengah duduk sembahyang seorang-seorang, tiba-tiba ada orang datang ikut kita niat jadi imam, baru kita dapat fadilat berjemaah. Kalau kita tak niat jadi imam, kita terus je sembahyang, kita tak cacat apa sembahyang kita, sebab kita diikuti. Cuma ni kita tak dapat fadilat berjemaah tu, kita jadi sembahyang seorang diri juga. Kemudian seterusnya, seorang yang solat bersendirian dan mahu berjemaah disunatkan meringkaskan solatnya kepada 2 rakaat dan bersalam. Ni saya ada cerita tadi, tak apalah saya baca laju-laju. Para ulama mazhab Syafi'i mengatakan, apabila seorang memulakan solat fardu yang di dalam waktunya secara bersendirian, kemudian dia mahu masuk ke dalam jemaah, maka disunatkan dia menyempurnakan solat secara bersendirian itu sebanyak 2 rakaat dan memberi salam. Oleh itu solat itu menjadi solat sunat.
Setelah itu barulah dia masuk kepada jemaah untuk menunaikan solat secara berjemaah. Jika dia tidak mahu melakukan demikian, maka disunatkan dia berhenti daripada solatnya secara bersendirian itu, kemudian memulakan solat baru dalam berjemaah. Ni yang saya dah cerita tadi lah. Kalau kita tengah sembahyang, kalau kita boleh tukarkan jadi 2 rakaat, jadikan 2 rakaat. Nak boleh tukar ni kalau kita tengah berada pada rakaat pertama apa boleh tukar kan. Kalau kita dah, ataupun kita tengah berada pada rakaat yang kedua, sama ada kita telah berada pada baru berada pada rakaat yang pertama ataupun telah berada pada rakaat yang kedua, boleh tu kita nak tukarkan. Contohnya kita tengah berada pada rakaat yang kedua kan, tiba-tiba tengok orang semua datang semua yang berjemaah, maka kita duduk baca tahiyat, kita beri salam lah, dia otomatik jadi solat sunat. Jadi solat sunat. Ataupun kita duduk dalam rakaat pertama kan, kita sudah rakaat pertama tu tambah 1 rakaat lagi, kemudian duduk. Asalnya 4 rakaat, kita jadikan dia rakaat jadi solat sunat. Tapi kalau kita dah duduk pada rakaat ketiga, nak jadikan 2 rakaat sunat lagi, tak boleh jadikan 2 rakaat. Pada ketika itu kita berhenti ialah pergi ikut jemaah itu, ya. Baik. Jadi kalau kita tak berhenti, macam mana? Tak berhenti bolehlah, sahlah solat kita secara fardu tu, tapi dapat solat seorang diri je lah. Kemudian kita pergi masuk pula, pergi masuk tu dia jadi solat i'adah, solat yang diulangi, solat jemaah yang diulangi. Jadi solat, bila kita buat solat sebanyak 2 kali, solat jemaah, solat fardu ni kita boleh buat 2 kali. Tapi salah satunya mesti yang keduanya mesti secara berjemaah, bukan salah satu. Yang keduanya mesti secara berjemaah. Kan, kalau kita nak buat 2 kali, iaitulah kita sembahyang seorang diri, lepas itu sudah sembahyang, tiba ada jemaah datang, maka boleh kita buat sekali lagi. Itu kita panggil solat disunatkan, mengulangi solat fardu itu sekali saja disunatkan kan. Jadi sama juga contoh macam kita kadang-kadang setengah ustaz dia datang nak kuliah, kadang terlewat orang dah sudah dah kan. Jadi kadang-kadang orang yang faham tu di kalangan jemaah tu, dia pun sedekah kepada ustaz tu kan. Dia jadi makmum pun dia kepada ustaz tu nak sembahyang, maka dia mendapat pahala mengulangi solat fardu secara berjemaah. Dia dapat fadilat sunat mengulangi solat fardu secara berjemaah. Jadi dalam kes tadi, kalau kata dia tak, dia habis juga sembahyang fardu dia seorang-seorang diri, lepas itu dia pergi baru dia pergi join. Bila kita buat sembahyang ulangan, sembahyang kita yang betul-betul fardu dikira hak mana? Kan, hak betul-betul fardu dikira mana? Maka hak yang betul fardu menurut pendapat yang terkuatnya ialah sembahyang yang pertama tu hak fardu kan, sembahyang yang pertama. Jadi kalau kita berhabis juga sembahyang kita secara bersendirian itu dengan secara sampai bagi salam sampai habis 4 rakaat, kemudian baru kita pergi join jemaah itu, maka yang dikira sebagai fardu hak yang pertama. Bila kita pergi join sembahyang jemaah itu, maka itu dikira sembahyang ulangan. Sembahyang ulangan dia hanya dapat fadilat sunat, walaupun sembahyang itu sembahyang fardu. Jadi sembahyang fardu yang diulangi, ya. Kemudian seterusnya, setelah imam memberi salam, makmum yang bangun menyempurnakan bagi rakaatnya mengikut imam yang lain pula. Oh, macam-macam pasien kan. Macam-macam pasien kan. Dah kita masbuk, makmum masbuk kan. Dia datang sempat dapat imam pada rakaat yang ketiga. Jadi dia dapat 2 rakaat jelah sembahyang 4 rakaat. Imam bagi salam, dia bangun lagi nak menyempurnakan lagi 2 rakaat. Dalam dia bangun nak menyempurnakan 2 rakaat lagi, tiba-tiba ada satu kumpulan pula datang buat jemaah depan dia, bagi contoh kan. Buat jemaah depan dia. Lalu dia niat pula ikut kumpulan itu pula. Boleh ke tak? Jika seorang yang solat 4 rakaat berniat mengikut imam yang solat 2 rakaat, dan setelah imam memberi salam, makmum itu bangun lalu mengikut imam yang lain pula pada 2 rakaat yang baki, maka menurut pendapat yang asah solatnya sah. Boleh dia buat begitu, boleh. Dalam hal ini makmum hendaklah mengikut perbuatan imamnya, di mana dia perlu duduk pada tempat yang imam duduk dan berdiri pada tempat yang imam berdiri. Jadi kalau dia ikut imam tu, ketika itu aturan solat imam tu sama dengan aturan solat dia, tak apalah, tak ada masalah lah. Tetapi jemaah yang baru itu sebagai contohnya, pada rakaat yang kedua, sebagai contoh, dia pada rakaat yang ketiga sebagai contoh kan. So jemaah yang baru pada rakaat yang kedua itu, mereka akan duduklah baca tahiyat awal kan. Dia
dah masuk rakaat yang ketiga bila imam bagi salam. Jadi dia bangun nak sambung rakaat yang ketiga kan. Tengok-tengok ada satu kumpulan sedang berada pada rakaat kedua. Lalu bila dia ikut mereka, maka dia kena ikut aturan imam tu lah. Imam duduk baca tasyahud pun dia kena duduk lah. Pasal kita makmum ni kena ikut lah tamat tempat buatan imam tu kan. Jadi ikut aturan imam itu. Di mana tempat berdiri, tempat yang imam duduk dan berdiri pada tempat yang imam berdiri. Ikut imam pada tempat yang imam duduk dan berdiri pada tempat yang imam berdiri. Kes ini boleh kita implementkan. Contohnya kalau kita semayang tarawih sebagai contoh, kan, semayang tarawih. Kita datang lewat. So bila kita datang lewat, kita tak semayang Isyak lagi. Jemaah dah selesai dah semayang Isyak. Kita datang kita nak solat berjemaah. Mereka jemaah itu pun mendirikan solat tarawih. Waktu mereka solat tarawih tu kita niat sembahyang Isyak, pasal kita tak sembahyang Isyak lagi. Jadi sembahyang tarawih 2 rakaat, kita sembahyang Isyak 4 rakaat. Bila imam bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, kita pun bangunlah nak sambung lagi 2 rakaat sembahyang Isyak kita, kan? So bila kita nak sambung bagi 2 rakaat lagi, kemudian jemaah itu pun bangun untuk meneruskan tarawih yang seterusnya, lagi 2 rakaat yang seterusnya pula. Maka waktu itu kalau kita tak nampak pelik bila orang, saat dia orang sujud kita tak sujud, orang ataupun orang berdiri kita pergi rokok sujud kan, kita tak mau nak pelik dia orang, maka kita join mereka pada rakaat yang seterusnya. Boleh tak? Boleh. Tapi kita kena niat ikut imam lah di situ, niat mengikut imam, sebab mereka itu sembahyang yang lain pula. Tadi sembahyang 2 rakaat yang tadi, sembahyang yang lain, ni 2 rakaat yang baru pula. Maka bila dah habis imam bagi salam tadi, kita dah bangun, terputuslah pengikutan kita dengan imam tadi, sebab mereka dah bagi salam, terputuslah. Jadi bila imam bangun untuk sembahyang tarawih seterusnya, kita nak ikut mereka, maka kita niat makmum pula pada baki 2 rakaat itu. Boleh kan? Itu kalau kita tak mau nak pelik bila orang lah kan, kita tak mau pelik orang, sekali orang duduk diri, kita duduk rokok sujud pula kan. Boleh kita buat begitu. Kemudian solat makmum selesai dahulu daripada solat imam. Dalam keadaan di mana solat makmum selesai dahulu daripada solat imam, solat makmum selesai dahulu daripada solat imam, maka makmum tidak harus mengikut imam pada rakaat yang lebih. Maksud solat makmum selesai dulu daripada solat imam tu macam mana? Makmum sembahyang yang rakaat ada sedikit, imam sembahyang rakaat banyak. Contohnya makmum sembahyang subuh, imam sembahyang zuhur. Contoh kan. Boleh ke? Boleh. Tapi kes dia ialah sama ada salah seorang tunai, salah seorang qada kan. Dia tak boleh jadi tunai dua-dua kan. Ataupun dua-dua qada. Dua-dua qada pun boleh jadi kes. Bererti solat makmum lah yang akan habis dulu, sebab solat makmum subuh 2 rakaat je kan. Imam 4 rakaat. Itu yang maksud solat makmum habis dulu. Kalau macam tu nak buat macam mana? Dalam keadaan di mana solat makmum selesai dahulu daripada solat imam, maka makmum tidak harus mengikut imam pada rakaat yang lebih. Yang tu tak boleh. Jangan pula dia kata, pasal kita ikut imam kena tambah. Tak boleh. Dia sembahyang subuh 2 rakaat saja, mana ada subuh 3 rakaat, 4 rakaat kan. Dia tak boleh ikut pada baki rakaat seterusnya. Jadi apa yang perlu makmum lakukan? Makmum hendaklah melakukan salah satu daripada 2 perkara. Bila saja imam dah bila saja imam bangun pada rakaat seterusnya, dia berada pada rakaatnya akhir, tahiyat akhir dia, itulah solat subuh 2 rakaat tu. Satu, dia bermufaraqah. Makmum bermufaraqah daripada imam, iaitu berniat tidak mengikut imam lagi. Dia niat tidak ikut imam, kemudian dan bertasyahud serta memberi salam kan. Kalau tadi imam tasyahud dengan dia, tak apalah. Kalau imam tasyahud pada rakaat kedua, kemudian imam bangun. Bila imam bangun saja, maka dia pun niat mufaraqah, aku tidak ikut imam lagi kan, ataupun aku mufaraqah lah hati dia, maka dia pun bagi salam lah kan. Dia bagi salam. Itu satu cara. Yang kedua, kalau dia tak mau bermufaraqah, makmum terus menanti sambil duduk pada rakaat akhirnya sambil memanjangkan doa. Kalau dia tak mau mufaraqah, dia tunggu saja, dia duduk, dia dah baca dah tahiyat sampai fil alamin innaka hamidum majid dah habis dah kan.
Kemudian tunggu sampailah imam tu habis baki rakaat dia dan duduk baca tahiyat akhir dan dia bagi salam sama imam. Sementara nak tunggu tu dia nak buat apa? Bacalah doa. Kan, bacalah doa. Sebab selepas daripada kita baca tahiyat akhir itu disunatkan kita berdoa. Maka boleh saja dia nak berdoa dengan doa-doa apa pun. Doa panjang lah doa tu, dan sementara nak tunggu imam habis lagi 2 rakaat lagi tu kan. Kalau dia nak buat macam tu pun boleh kan. Tapi ini bagi kes kalau yang ini bagi kes kalau dia bukan solat maghrib. Kalau solat maghrib ada perbezaan lagi. Ini contohnya dia solat subuh. Sebab solat subuh itu memang itu pada rakaat yang kedua tu rakaat akhir dia lah. Tapi kalau kata dia sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak sebagai contoh, ataupun imam sembahyang zuhur, salah seorang qada, salah seorang tunai, atau dua-dua qada sebagai contoh, maka yang ni ada khilaf juga di kalangan ulama. Ada khilaf. Ada kalangan Imam Al-Haramain menyebutkan tak boleh. Dia kena mufaraqah juga. Pasal apa? Pasal kalau dia sembahyang maghrib kan, dia jadi macam menanti tu tak kena. Pasal apa? Pasal sepatutnya bila dia menanti pada rakaat yang ketiga kan, menanti pada rakaat ketiga itu, imam itu tidak ada tasyahud pada rakaat yang ketiga. Imam kita tu tak ada tasyahud pada rakaat ketiga kan. Jadi kita seolah-olahnya macam mewujudkan tasyahud pula masa kita ikut imam kan. Satu pendapat mengatakan tak boleh, Imam Al-Haram mengatakan boleh. Ada satu pendapat yang mengatakan boleh. Jadi bila ada khilaf yang sebegini, kalau dalam solat maghrib, kalau kita sembahyang solat maghrib, elok, saya katakan elok, kita mufaraqah. Bukan mufaraqah dari awal. Apabila sahaja kita masuk pada rakaat ketiga tu, kita mufaraqah lah dan kita sambung seorang diri. Jadi kalau sembahyang subuh tak ada masalah, tak mufaraqah pun tak apa. Sebab cara aturan sembahyang tu nampak sama macam imam. Cumanya imam bangun saja kita duduk melebihkan sebab pada rakaat kedua pun sama. Kan? Tapi kalau kita sembahyang maghrib, imam sembahyang isyak bagi contoh, pada rakaat ketiga imam tak ada tasyahud kan. Jadi kita pada rakaat ketiga ada tasyahud, seolah-olahnya kita mewujudkan tasyahud pula bila kita gandingkan dengan imam. Jadi benda ni memang ada khilaf lah. Tapi itu tasyahud kita juga. Tasyahud kita bukan tasyahud imam. Cumanya bagi keluar daripada khilaf, kalau kita sembahyang maghrib, elok kita boleh ikut dia. Daripada awal kita ikut dia. Tapi bila saja imam bangun kan, bila masuk pada rakaat yang ketiga itu, sebaik saja imam bangun dan kita nak duduk baca tasyahud akhir itu, kita niat mufaraqah. Itu yang terbaiklah kan. Kita niat mufaraqah itu dan kita baca tasyahud dan kita bagi salam ya. Baik. Kemudian seterusnya, bertukar jemaah kerana imam batal solat. Bertukar jemaah kerana imam batal solat. Apabila seorang memulakan solatnya secara berjemaah, kemudian dia berpindah kepada jemaah yang lain, seperti pada mulanya dia takbiratul ihram di belakang seorang yang berjunub atau berhadas, tetapi dia tidak mengetahuinya, dan setelah itu imam memberitahu dia berhadas, lalu keluar daripada solatnya dan pergi bersuci. Kemudian imam kembali semula memulakan solatnya, lalu makmum tadi menyambung semula solatnya dengan secara berjemaah dengan imam itu, atau ketika imam keluar datang seorang lain lalu bertakbiratul ihram, lantas makmum yang ada itu terus menyambung solatnya secara berjemaah dengan orang yang baru solat ini, setelah mengetahui bahawa imam pertama berlaku hadas, maka solat jemaahnya itu sah. Panjang dia kira macam ni. Kita ikut imam, imam tak ambil sembahyang rupanya kan, imam tak ambil sembahyang, tapi kita tak tahu daripada awal. Kalau kita tahu daripada awal, tak boleh ikut, tak sah kita ikut kan. Dia ada dua. Satu, imam ada najis pada yang zahir, pada pakaian atau tubuhnya yang boleh dilihat. Bukan boleh diketahui, boleh dilihat. Kalau boleh diketahui ni barangkali saf yang hujung tak tahu kan. Orang yang dekat pun boleh nampak. Asalkan boleh dilihat. Kalau kita dekat imam, kita boleh lihat. Jadi kalau kes itu memang tak sah kita ikut. Sama ada kita tahu ke ataupun kita tak tahu, tak sah kita ikut. Imam ada najis.
Contohnya imam ada najis di bau dia ni, ada najis yang tidak dimaafkan kan, tercicak ke apakah kan, kaki dia pijak tercicak kata contoh kan, dia sujud nampak tercicak bagi contoh kan, tak boleh, kita tak boleh ikut. Tapi kalau orang yang tak tahu, orang yang tak tahu setelah itu kalau diberitahu pun solat dia kena ulang balik. Sebab benda najis, benda yang zahir, benda yang boleh nampak. Tapi kalau hadas, kalau kita tak tahu, sah kita ikut. Contohnya setelah mana imam selesai bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, barulah imam bagi tahu kita, tuan-tuan, minta maaf lah saya terlupa tadi, rupanya saya sembahyang tadi saya tak ambil wudu rupanya. Kan? Baru dia beritahu, bagi salam baru dia teringat. Maka kita kata kepada imam tu, imam sembahyang ulang balik seorang-seorang, kami dah selesai kan. Pasal kalau hadas benda yang maknawi yang tak nampak kan, hadas kalau kita tak tahu dia dari awal, sah solat kita. Berbeza dengan najis yang boleh kelihatan walaupun kita tak nampak dari jauh, tapi asalkan benda itu boleh kelihatan kalau kita nak tengok, maka kita kena ulang balik. Contohnya kalau kita duduk di saf yang belakang, mana kita nak tahu kan, sudah sembahyang, imam tengok, Allah tuan-tuan, ada najis baju saya tadi, kita semua kena ulang balik sembahyang tu. Kan. Ataupun kita dah balik rumah dah, contoh, balik rumah kita ni sudah sembahyang, pasien balik awal kan, nanti jumpa dekat kawan tadi, keluar awal tadi tu, kami semua buat balik sembahyang tadi tu, imam beritahu kita ada najis pakaian dia kan. Maka bila dia dapat tahu tu, dia pun kena ulang balik, kena buat balik sembahyang dia, pasal najis. Tapi kalau hadas, tak ada wudu, kita tak tahu, maka tak perlu kita ulang balik. Maka dalam kes yang kita nak bincangkan ini ialah apabila kita ikut imam itu, dia memang tak ada sembahyang dari awal, tapi kita tak tahu. Kemudian ataupun dia tak ada sembahyang dari awal ni, kemudian baru dia teringat, dia pun berhenti. So dia berhenti, maka dia bagi tahu kata dia tak terlupa nak ambil sembahyang. So dia berhenti, maka kita meneruskan solat kita secara bersendiri. Tak perlu kita berhenti, kita boleh teruskan solat sendiri pasal kita tak tahu tadi. So bila kita teruskan sama secara bersendiri, dia pun pergi ambil sembahyang. So dia pergi ambil sembahyang, dia datang pula, dia masuk ke tempat imam tu pula, dia pun takbir balik. Lalu kita nak ikut dia balik, boleh tak kita ikut dia balik? Boleh, kita sambung ikut dia balik kan? Boleh kita sambung ikut dia balik. Jadi keadaan dia macam mana? Tengoklah kalau kita dah berapa rakaat dah, pasal kita sembahyang tadi kan. Kalau kita dah sembahyang dah 3 rakaat dah sebagai contoh kan. Jangan pula nanti imam tu dah lebih daripada rakaat kita ikut juga. Dekat mana rakaat kita je lah kita ikut dia kan. Dekat mana rakaat kita. Jadi keadaan dia macam tadi jugalah. Kita boleh mufaraqah bila imam tu bangun dan kita dah habis rakaat kita boleh mufaraqah ataupun kita nak tunggu bagi salam dengan dia. Baik. Begitu juga kalaulah kata imam itu batal sembahyang, dia batal sembahyang ataupun dia keluar, kemudian ada datang seorang lagi takbiratul ihram, lalu kita niat ikut pada orang tu pula, boleh. Sama juga macam kita tengah sembahyang sendiri, tiba-tiba ada datang satu kumpulan, lalu kita niat ikut imam itu. Begitu juga kita tengah sembahyang jemaah, tiba-tiba imam batal sembahyang, dia keluar, kemudian ada orang lalu depan kita, ada datang depan kita dia sembahyang, maka kita niat ikut dia pula, pun boleh juga ya. Semuanya itu solat jemaah kita sah. Dan kita dapat fadilat berjemaah dah. Itu memang kita dapat fadilat berjemaah sebab daripada awal ini kita dah solat berjemaah. Kita dah niat dalam takbiratul ihram daripada awal solat lagi kan. Cumanya di tengah-tengah imam berhenti pasal batal sembahyang dia, kemudian kita gabungkan diri kita dengan jemaah yang seterusnya. Kita tidak luput fadilat berjemaah kita. Baik. Saya berjalan laju sikit. Because seminit lagi. Baik, bertukar jemaah kepada kumpulan lain. Jika seorang menunaikan solat dalam satu kumpulan, kemudian datang kumpulan lain melakukan jemaah, lalu dia berniat menghentikan pengikutannya kepada imam pertama, lantas mengikut imam kedua, maka menurut mazhab solatnya tidak batal sama ada dilakukan kerana uzur ataupun tidak. Jika seorang sampai dan solat jemaah telah didirikan, dia tidak perlu melakukan solat sunat. Baik, yang ni kalau ada 2 jemaah, tetapi ini
tak digalakkan lah kalau dalam satu tempat dibuat 2 jemaah tapi sembahyang itu sah. Sembahyang itu sah. Tapi makruh. Kalau ada dia tengah sembahyang jemaah lain, tiba-tiba ada hujung tu ada jemaah lain pula, lalu dia ikut jemaah tu. Ikut ni bukan semestinya dia pergi situ kan. Dia duduk tempat dia boleh ikut, asalkan yang pentingnya imam di depan dengan imam di belakang lah kan. Tak kira dengar belakang dia ikut tak. Itu tak boleh lah kan. Jadi boleh dalam arti kata sah tak sembahyang dia sah, tetapi tetap afdal kalau dia adalah jemaah pertama, dia tetap afdal dengan jemaah dia lah kan. Mengapa pula dia nak berhenti, nak pergi join dengan jemaah yang lain, kecuali lah ada sebab imam itu tak sempurna ke, ataupun ada kecacatan pada imam tu lah cerita lah. Ni kalau tak ada kecacatan apa, saja-saja dia nak buat. Sebab tu ada uzur ataupun tidak uzur. Sekarang pokok nak bincangkan sah ke tak solat dia. Sah, tapi bukan itulah afdal dia buat kan. Dia tengah nak sembahyang jemaah dan dapat tukar pergi jemaah oleh yang apa. Tapi kalau dia tukar juga, maka sembahyang dia sah. Jadi jika seorang sampai dah solat jemaah telah didirikan, dia tidak perlu melakukan solat sunat, makruh hukumnya buat demikian. Ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, "Iza uqimatis solah fala salata illa maktubah." Apabila solat telah didirikan, maka tiada lagi solat kecuali yang fardu, riwayat Muslim. Kemakruhan ini meliputi semua jenis solat sunat, walaupun orang yang menjalankan solat sunat itu yakin dia sempat mendapat takbiratul ihram bersama imam. Okey, yang ni last. Kalau kita tengah kita baru masuk, tiba-tiba orang dah qamat dah, kita makruh kalau kita sembahyang sunat. Jadi jangan sembahyang sunat lagi dah. Kalau kita masuk kita tak sembahyang sunat lagi, tiba-tiba orang dah qamat, maka terus saja sembahyang berjemaah. Tidak ada iza uqimatis solah fala salata illa maktubah. Apabila diiqamatkan solat, maka tiada solat lagi kecuali sembahyang yang fardu saja. Rugi tak sempat sembahyang qabliyah kan. Contohlah qabliyah tu boleh buat lepas ya kan. Saya kita beritahu waktu qabliyah itu dia tamat bila? Tamat dia bila habis waktu solat, bukan tamatnya dengan solat fardu itu. Mula sebelum solat fardu, tamat bila habis waktu solat. Waktu ba'diyah, solat ba'diyah mula bila? Mula selepas solat fardu dan tamat habis waktu solat. Itu panduan dia. Jadi sampai setakat itu aja dulu. Mudah-mudahan dimanfaatkan. Sesudahnya mohon ampun dan maaf atas barang kekurangan dan kekhilapan daripada pihak saya. Kita tutup dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Al-'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.